Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya Siti Nur Iman binti Suhairi dan rakan saya, Umi Norisha binti Cik Zulkifli akan membentangkan tentang pengurusan disiplin dalam bilik darjah. Okey, jadi pada hari ini kita akan memulakan kelas kita dengan menonton satu video pendek. Let me out! Let me out! Let me out! Oh. 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 Okay. All right. Morning. The name's Bean. Mr. Bean. Mr. Bean? Look, there's been a terrible mistake. Ew, a terrible mistake. Right. Yes, there seems to be. Oh, sorry, sir. Thank you. Thank you. You're very kind. Now, as I was saying. What is it? Look, What's wrong? Oh. Sekarang, berdasarkan video yang telah ditunjuk sebentar tadi, semua para pelajar diminta untuk berkongsi apa yang anda telah lihat dari video tersebut. Para pelajar diberi 1 minit untuk berkongsi pendapat anda di ruangan chat box yang telah disediakan. Pada hari ini, kita akan menyentuh beberapa perkara di bawah topik pengurusan disiplin dalam bilik darjah. Antaranya ialah dinamik bilik darjah, pengurusan bilik darjah iaitu yang mempunyai 2 bahagian, iaitu tanggungjawab guru dalam menangani disiplin bilik darjah, dan B. Komunikasi dan kepimpinan guru dalam bilik darjah. Sekarang kita akan lihat pada subtopik yang pertama iaitu dinamik bilik darjah. Menurut Mo Shung Sheng 2011, bilik darjah boleh ditafsirkan sebagai bilik yang mengandungi sekumpulan pelajar sama ada di pusat sumber, makmal sains, auditorium sekolah, makmal komputer atau padang di bawah silaan guru. Sebarang aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan. Namun, secara generalnya kita akan lihat apa itu pengurusan bilik darjah. Di sini, pengurusan bilik darjah adalah perihal mengurus satu bilik di mana proses penyampaian dan penerimaan ilmu berlaku. Terdapat pelbagai jenis bilik darjah, antaranya adalah tradisi, terbuka, multimedia, KBSR atau KBSM, bercantum, mata pelajaran khas dan juga bestari. Setiap bilik darjah mempunyai fokus atau fungsinya yang tersendiri. Jadi, jika guru ingin mencapai sesuatu target daripada sesebuah kelas, guru boleh mengaplikasikan jenis-jenis bilik darjah yang sesuai berdasarkan target guru tersebut. Seterusnya kita akan lihat elemen-elemen pengurusan dalam bilik darjah. Terdapat 5 elemen yang penting dalam pengurusan bilik darjah. Pertama sekali, merancang. Kedua, mengelola, mengawal, membuat refleksi, menjalin hubungan antara guru dan murid. Dan untuk mengingati elemen-elemen ini dengan lebih senang, kita akan menggunakan formula 5M, iaitu merancang, mengelola, mengawal, membuat refleksi dan juga menjalin hubungan antara guru dan murid. 5M. Sekarang kita akan lihat elemen yang pertama iaitu merancang. Dalam merancang, kita akan membuat perancangan untuk menentukan objektif dan hasil pembelajaran. Guru juga akan membuat pemilihan topik, pendekatan strategi dan kaedah yang sesuai. Dan seterusnya, guru akan membentuk aktiviti dan tugasan kepada pelajar. Elemen yang kedua adalah mengelola.
Dalam elemen ini, guru akan memberi arahan yang jelas iaitu seperti guru membahagikan kumpulan serta menentukan kedudukan murid. Jadi, murid tidak akan berasa ragu-ragu atau keliru. Dan dalam elemen ini juga, guru akan memastikan kelancaran proses pembelajaran. Seterusnya adalah elemen yang ketiga iaitu elemen mengawal. Dalam elemen mengawal, guru perlu memantau, memastikan murid selesa, cukup bahan pembelajaran dan terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam elemen ini juga, guru perlu mewujudkan suasana dan keadaan yang selesa dan yang membolehkan murid mengikut pembelajaran tanpa sebarang gangguan. Kemudian, dalam elemen mengawal juga, sekiranya ada murid yang menimbulkan masalah, guru boleh menegur, menasihati atau membawa pelajar yang bermasalah tersebut ke unit disiplin jika perlu. Dan akhir sekali, dalam elemen ini, guru perlu memastikan pelajar yang memerlukan bimbingan mendapat perhatian dan diberi aktiviti pemulihan yang diperlukan. Elemen yang keempat adalah elemen refleksi. Elemen ini juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Dalam elemen ini, guru membuat refleksi iaitu menilai keberkesanan strategi dan kaedah, aktiviti atau tugasan dan penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam elemen ini juga, guru mesti bertanggungjawab dan bersifat terbuka jika ada kesilapan. Seterusnya, dalam elemen ini, guru haruslah bersedia untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Dan elemen yang terakhir adalah elemen menjalin hubungan antara guru dan murid. Dalam elemen ini, guru perlu menunjukkan tahap dominan yang sesuai, iaitu dalam menetapkan dengan jelas apa yang diinginkan oleh muridnya. Seterusnya, guru perlu menetapkan peraturan dan prosedur serta akibat sekiranya pelajar membuat tingkah laku yang tidak sepatutnya. Dalam elemen ini juga, guru perlu menunjukkan kerjasama iaitu dengan menggalakkan murid bekerjasama sebagai satu pasukan. Dan akhir sekali dalam elemen ini, guru perlu mengambil berat tentang kebajikan para murid dan mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelas. Sekarang kita akan lihat prinsip-prinsip pengurusan bilik darjah. Prinsip yang pertama adalah hubungan baik antara guru dan murid. Dalam prinsip ini, guru dapat membantu dan menyayangi para murid sebagai individu yang memerlukan bimbingan. Dan pelajar pula perlu menghormati guru sebagai individu yang membantu dan membimbing mereka. Prinsip yang kedua adalah kepercayaan dan sikap optimis guru. Guru perlu berkeyakinan tinggi dan percaya dengan keupayaan dalam mengendalikan kelas. Dan kerjasama dan hasil yang baik akan dicapai jika guru bersemangat dan tidak mudah putus asa. Prinsip yang ketiga adalah kepimpinan. Kepimpinan bilik darjah ialah orang yang memimpin, mendorong, menggerakkan, mengilhamkan idea, menentukan matlamat, menyelesaikan masalah dan mencorak perubahan masa. Dalam prinsip ini, seperti yang kita tahu, kepimpinan yang baik akan menyumbang dan memberi inspirasi kepada kejayaan dan kecemerlangan sekolah dari semua aspek termasuk bilik darjah. Seterusnya, kepimpinan yang bermotivasi tinggi menunjukkan pelbagai inisiatif, daya usaha dan komitmen ke arah memajukan pendidikan pelajar dan kemajuan sekolah. Seterusnya, dalam prinsip ini kita tahu kepimpinan yang berkesan adalah kepimpinan yang dapat menangani pelbagai masalah yang dihadapi. Prinsip yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi ini ialah saluran yang membolehkan maklumat disampaikan dan diperoleh untuk makluman, pengetahuan dan tindakan bagi membaiki dan menyelesaikan masalah. Masalah yang rumit
akan dapat diatasi jika sistem komunikasi terbuka dan cekap dapat diwujudkan dalam bilik darjah. Komunikasi juga memberi peluang kepada pelajar dan guru berhubung secara terbuka dalam pelbagai urusan sekolah dan pembelajaran di bilik darjah. Dan akhir sekali, guru yang berkomunikasi dengan baik dapat mendengar pelbagai masalah yang dihadapi oleh para pelajar, sejurus akan lebih memahami situasi mereka. Sekian itu saja pembentangan dari saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Umi Nurisha binti Cik Zulkifli. Saya akan meneruskan pembentangan yang kedua iaitu pengurusan bilik darjah. Yang pertama, tanggungjawab guru dalam menangani disiplin bilik darjah. Pimpinan guru dalam bilik darjah dapat mengatasi masalah disiplin. Yang pertama, guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai pengajar, tetapi guru perlu menyediakan murid-murid dengan kemudahan dan keadaan fizikal yang terdapat dalamnya. Selain itu, pengurusan bilik darjah yang cekap dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan guru dapat melaksanakan dengan baik. Seterusnya kita tengok kepada pengurusan rutin kelas. Yang pertama, seorang guru perlu mewujudkan persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif dan membuat beberapa peraturan dan prosedur asas bilik darjah untuk memudahkan proses pelaksanaan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah. Pengurusan bilik darjah dan kebersihan bilik darjah juga, ia bertujuan untuk mengurangkan masalah disiplin dan memastikan bilik darjah berada dalam keadaan kondusif dan selesa. Contoh rutin bilik darjah, kita boleh tengok contoh rutin bilik darjah, termasuklah mengurus kebersihan bilik darjah, termasuklah menyapu lantai, menyusun kerusi dan meja, membersihkan papan putih, membentuk peraturan dan jadual bertugas murid. Seterusnya kita akan tengok kepada pengurusan pentadbiran kelas. Peranan guru memainkan peranan penting sebagai seorang pentadbir dalam pengurusan pentadbiran kelas. Adalah penting bagi seorang guru untuk mengurus pentadbiran bilik darjah secara berkesan kerana ini akan membantu murid-murid belajar dalam suasana yang selesa dan tenteram. Untuk pengetahuan semua, contoh rutin pentadbiran kelas termasuklah memungut yuran seperti yuran peperiksaan, derma PIBG, menyediakan laporan kemajuan murid dan rekod kesihatan murid. Seterusnya kita tengok kepada pengurusan pergerakan murid. Murid perlu tahu prosedur pergerakan dari satu aktiviti atau bilik darjah yang lain. Contohnya, kebanyakan sekolah akan memerlukan murid-murid untuk beratur sebelum pergi ke makmal sains, pergi ke makmal komputer, pergi ke bengkel kemahiran hidup dan sains rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk melatih murid-murid agar lebih berdisiplin sewaktu bergerak ke makmal atau mengikuti aktiviti luar. Contoh rutin pergerakan murid adalah aktiviti dalam kelas, keluar kelas dan aktiviti kelas kepada aktiviti berkumpulan. Sebagai contoh, aktiviti kelas kepada aktiviti berkumpulan, guru meminta murid untuk membentuk kumpulan-kumpulan kecil untuk membincangkan satu soalan. Contoh. Seterusnya adalah pengurusan tugasan. Yang pertama, rutin jenis ini termasuklah persediaan guru terhadap tugasan, aktiviti sumber pengajaran dan pembelajaran dan membina pusat aktiviti. Yang kedua, kenapa?
Kenapa pengurusan tugasan ini penting? Ia adalah untuk memastikan kelicinan dalam mengimplementasikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadi apa yang perlu guru lakukan? Guru perlu memberitahu murid tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, apa yang perlu mereka lakukan dan cara mereka mengetahui pencapaian hasil pembelajaran mereka. Guru juga perlu memantau aktiviti bilik darjah dan menilai pencapaian murid. Dan yang terakhir, kita boleh tengok daripada rutin interaksi. Rutin interaksi, dalam rutin interaksi, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah menekankan aktiviti yang berfokuskan murid. Oleh itu, interaksi seperti interaksi antara murid dan guru dan murid adalah digalakkan. Malah, murid perlu tahu prosedur bertanya atau menjawab. Contohnya, perkara yang diharapkan, apa perkara yang murid harapkan semasa berada di pusat pembelajaran. Contohnya, kalau ada perbincangan, ada aktiviti bilik darjah yang lain, apa yang murid harapkan? Jadi, murid perlu tahu prosedur bertanya atau menjawab. Contoh rutin interaksi yang pertama adalah perbincangan kelas. Selain itu, contoh rutin interaksi yang biasa adalah perbincangan kelas dan kumpulan kecil, membuat uji kaji makmal, aktiviti kumpulan seperti kumpulan yang memainkan peranan dan projek. Seterusnya, 2B, komunikasi dan kepemimpinan guru dalam bilik darjah. Bagaimanakah perancangan, komunikasi dan kepimpinan guru dalam bilik darjah dapat mengatasi masalah disiplin di sekolah? Yang pertama adalah melalui perancangan. Pertama, guru perlu menggalakkan persekitaran pembelajaran yang efektif. Bilik darjah yang diurus dengan baik akan berfungsi dengan lebih berkesan kerana mempunyai persekitaran yang kondusif dan efektif. Dalam ni, murid dapat memberi tumpuan yang baik dalam pembelajaran apabila bilik darjah bebas daripada gangguan dalaman serta konflik sesama pelajar. Keadaan ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran di samping dapat mengurangkan masalah tingkah laku dan isu-isu pelanggaran disiplin. Yang kedua adalah guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan kepada murid. ABM iaitu alat bantu mengajar yang sesuai dapat membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan teratur. Pengajaran yang aktif dapat menarik minat pelajar sepanjang pengajaran berlaku sekaligus mengurangkan masalah disiplin. Contoh masalah disiplin dapat mengurangkan gejala ponteng kelas semasa waktu persekolahan. Yang kedua adalah komunikasi. Yang pertama, penggunaan bahasa yang berkesan. Komunikasi yang berkesan bergantung kepada penggunaan bahasa yang mudah difahami. Penggunaan bahasa yang berkesan membolehkan pelbagai mesej yang hendak disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh penerima. Kelemahan menggunakan bahasa yang berkesan akan menimbulkan masalah kepada kecekapan komunikasi. Contoh, melalui penggunaan bahasa yang berkesan ni melalui penggunaan bahasa yang berkesan dalam bilik darjah dapat mengurangkan gejala ponteng. Yang kedua adalah kesediaan mendengar pandangan, rintihan dan sungutan dalam proses komunikasi bilik darjah. Kerana kesediaan mendengar ini akan mewujudkan komunikasi dua hala di antara guru
dan pelajar dan juga pelajar dengan guru. Dari semasa ke semasa, guru perlu mendapatkan feedback iaitu maklum balas mengenai pelbagai hal yang boleh membantu guru membaiki dan mengatasi kelemahan yang wujud dalam pengurusan bilik darjah. Ruang komunikasi yang terbuka untuk mendengar dan menerima pandangan orang lain, khususnya pandangan pelajar-pelajar. Contohnya, guru perlu mendengar masalah pelajar dan bersedia untuk membantu pelajar tersebut. Yang ketiga adalah mengamalkan komunikasi terbuka di mana ia amat penting bagi menjadikan suasana pembelajaran lebih dinamis dan progresif. Kebebasan untuk melahirkan pendapat, pandangan dan bertukar fikiran dalam pengajaran bilik darjah akan membentuk pelajar lebih berani bertanggungjawab dan demokratik. Melalui proses ini, pelajar akan belajar bagaimana menimbangkan pendapat orang lain dan belajar menghormati pandangan orang lain. Sebagai contoh, ia dapat mengelakkan gejala buli sewaktu pembelajaran, sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. Yang keempat, meningkatkan proses interaksi. Proses interaksi boleh berlaku dalam pelbagai cara seperti kerja berkumpulan, perbincangan, teknik soal jawab, teknik penerangan dan sebagainya. Pelajar bukan sahaja dapat berpeluang berhubung dan membentuk pola persahabatan iaitu friendship pattern yang intim dengan rakan sebaya, peer group, dengan rakan sebaya iaitu peer group mereka dalam bilik darjah, tetapi dapat membuat penyesuaian serta meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita boleh tengok kepada kepimpinan. Yang pertama adalah sifat dan kualiti kepribadian guru. Seorang guru yang baik perlu mempunyai kepimpinan yang tinggi. Sifat kepimpinan guru akan menjadi role model kepada murid supaya murid sentiasa mematuhi tunjuk ajar guru. Sebagai contoh, apa yang perlu guru lakukan? Guru perlu menunjukkan penampilan yang menarik, matang, positif dan berkeyakinan. Guru perlu berkeyakinan tinggi supaya murid pun akan yakin dengan kebolehan guru mengajar. Yang kedua adalah cara guru mengajar. Seorang guru perlu mengamalkan gaya kepimpinan yang demokratik, bersifat terbuka dan melayan soalan daripada murid. Andai kata murid hendak menanyakan soalan kepada guru, guru perlu bersedia melayan soalan daripada murid. Seterusnya, berkaitan kepimpinan komunikasi dan pengurusan bilik darjah dengan disiplin. Yang pertama, kecekapan guru dalam ketiga-tiga elemen ini. Kenapa ia penting? Kerana ia dapat mewujudkan suasana pembelajaran dalam kelas yang kondusif dan menyeronokkan. Murid-murid akan berasa selesa dan seronok untuk belajar, untuk berada di dalam kelas dan tidak akan melakukan kesalahan di luar kelas. Apa itu contoh kesalahan di luar kelas? Iaitu contoh ponteng dan membawa barangan yang terlarang. Tantangan kami hari ini, apa yang dapat disimpulkan adalah yang pertama, tugas guru. Tugas guru bukan sahaja untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi juga perlu mengambil kira pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah, perancangan komunikasi di dalam bilik darjah dan kepimpinan guru dalam bilik darjah bagi melahirkan berdisiplin di dalam bilik darjah. Yang kedua adalah kualiti peribadi dan sahsiah guru. Kualiti peribadi dan sahsiah guru menjadi tarikan kepada murid-murid untuk menjadi guru yang berdedikasi dan disukai murid kerana guru merupakan role model kepada murid-murid. Yang ketiga adalah pengurusan bilik darjah. Pengurusan bilik darjah yang berkesan dapat menjadikan pembelajaran lebih efektif. Kemenjadian pelajar bermula
Kemenjadian pelajar bermula daripada mana? Kemenjadian pelajar bermula daripada bilik darjah yang kondusif. Pengurusan bilik darjah yang baik dapat mengurangkan masalah disiplin. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan yang penting dalam memastikan perancangan bilik darjah itu berkesan. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.